Salam Keluarga Malaysia, berita perdana edisi 22 Oktober 2022. Saya Ivan Toh. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. 1000 ketua keluarga Malaysia bakal nikmati kediaman selesa dengan pembinaan PPR BERA. Pengeluaran bahan makanan dipertingkat, tangani tekanan kenaikan harga. Seribu ketua keluarga Malaysia di BERA bakal menikmati kediaman selesa dan mampu milik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara itu hari ini. Program Perumahan Rakyat PPR di Bandar 34 BERA Pahang akan didirikan di atas tanah seluas 90 ekar melibatkan pembangunan bercampur dengan peruntukan RM234 juta. 1000 unit rumah jenis tereh satu tingkat termasuk 10 unit rumah bagi golongan orang kurang upaya OKU akan didirikan dan dilengkapi infrastruktur seperti masjid, taska, tadika, dewan seberguna dan ruang kedai. Saya juga ingin memaklumkan bahawa satu lagi inisiatif keluarga Malaysia ialah projek PPR BERA bagi memenuhi keperluan tempat kediaman untuk mereka yang berkelayakan yang belum memiliki rumah. Projek PPR BERA ini merupakan satu manifestasi kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pahang bagi merealisasikan rumah mampu milik untuk keluarga Malaysia. Majlis Perumahan Mampu Milik Negara ataupun MPMMN akan membantu dari segi pemberian subsidi, manakala Kerajaan Pahang pula akan menyediakan tanah. Beliau berucap pada majlis perasmian pecah tanah PPR BERA Pahang. Tambah Perdana Menteri bagi setiap unit PPR BERA dengan keluasan 750 kaki persegi akan dijual pada harga RM45,000 seunit. Rumah dilengkapi 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Selain itu, konsep rent to own juga akan diaplikasikan dengan tempoh 20 tahun penyewaan. Dalam pada itu, kerajaan nyasarkan untuk menyediakan 500,000 unit rumah PPR mampu milik yang dapat disediakan di seluruh negara dalam rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan sentiasa mengutamakan pembangunan digital dan kekal komited mewujudkan masyarakat celik teknologi, terutamanya ketika negara menempuh era revolusi industri 4.0 dan menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Menurut Perdana Menteri, literasi digital yang dimiliki hari ini mewakili sebahagian kecil ilmu yang terlalu kecil berbanding apa yang bakal hadir pada masa hadapan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, negara akan menyaksikan pasaran kerja memerlukan individu berkemahiran tinggi, kreatif dan mempunyai pemikiran kritis. Penggunaan teknologi mutakhir ini membawa cabaran baru kepada semua sektor dalam negara yang memerlukan mereka berubah seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Perniagaan secara online telah menjadi perkara biasa. Ramai usahawan-usahawan kecil termasuk suri-suri rumah berniaga menggunakan online sekarang. Produk jualan mereka meningkat 4 kali 5 kali ganda daripada jualan biasa.
Tambah beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan bantuan termasuk kepada golongan B40 agar tiada pihak yang tertinggal dalam arus pembangunan teknologi. Sebagai contoh pelaksanaan program peranti siswa, kira-kira 400,000 mahasiswa dan pelajar golongan B40 menerima tablet berkualiti tinggi. Manakala inisiatif e-Pemula sebanyak RM200 kepada 2 juta belia dan pelajar sepenuh masa, serta RM100 kepada kumpulan M40. Manakala pelaksanaan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2 akan menyediakan 100% liputan internet di kawasan berpenduduk. Tanah rancangan Felda dalam Parlimen Bera kekal sebagai kubu kuat Barisan Nasional BN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga pengerusi BN Parlimen Bera berkata ia diakui apabila BN tidak pernah kalah dalam pilihan raya sebelum ini, terutamanya di Felda Gugusan Tembangau. Kalau ditakdirkan dengan izin Allah, saya akan bertanding lagi sebagai calon Parlimen Bera. Saya tahu selama ini gugusan Tembangau, Tembangau 1, Tembangau 2 dan seluruh Felda Plantation merupakan kubu kuat saya di Bera ini. Kita tak pernah kalah. Undi pun dulu 600 majoriti. Dan insyaAllah kalau ikut janji Lik tadi, kali ini dia kata sasaran 1,000 majoriti. Datuk Seri Ismail Sabri menyasarkan untuk memperoleh undi majoriti sebanyak 1,000 undi di Gugusan Tembangau pada pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata demikian pada program Mengeteh bersama komuniti Gugusan Tembangau di Felda Tembangau 3 Bera. Amalan cah keting atau sabotaj tidak sepatutnya wujud dalam kalangan ahli parti kerana ia merugikan parti dan diri sendiri. Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa berkata, ahli Barisan Nasional perlu mengutamakan semangat untuk berkorban dan setia berkhidmat kepada parti meskipun tidak tercalon pada PRU 15. Kalau cah geting itu dah kepentingan peribadi, kita sanggup buat benda yang nak memuaskan perasaan peribadi kita. Dan apa yang Presiden dan juga PM sebut tu adalah tepat sekali. Dan kita dah lalu beberapa kali. Kalau ada budaya cah geting, yang ruginya itu adalah parti itu juga akhirnya. Dan akhirnya kita sendiri. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata dalam sistem pilihan raya, pemilihan calon ditentukan parti dan bukan hak pribadi. Pemilihan itu perlu mendapat persetujuan jentera parti, direstui oleh pucuk pimpinan parti serta disenangi oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Anwar berkata pengeluaran bahan-bahan makanan perlu ditingkatkan. Beliau yang juga pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi menegaskan ia perlu segera dilakukan bagi menangani tekanan kenaikan harga barang selain mengurangkan pergantungan import, dan jelas beliau mersyarat akan diadakan minggu hadapan. Persiapan perlu dibuat memandangkan berlaku kenaikan nilai dolar Amerika ketika ini. Ia mempengaruhi peningkatan kos barangan import sekaligus memberi tekanan inflasi kepada negara. Itu asalnya, latar belakangnya. Kemudian meningkatkan barang makanan yang bersifat import substitute, gantian import. Bukan barang-barang makanan biasa. Juga import bagi setengah-setengah barang ataupun barang-barang yang memang kekurangan bekalan, barang tempatan. Ini termasuk juga telur, ayam, peningkatan mengeluarkan ayam kampung sebagai alternatif. Pengeluaran telur-telur ayam kampung juga merupakan substitute. Jadi kalau kita dapat tingkatkan kapasiti pengeluaran barang-barang sedemikian, dia boleh dengan sendirinya mengurangkan import atau mengurangkan tekanan kenaikan harga apabila barang import tak sampai. Tambah beliau, penggunaan teknologi pertanian secara intensif serta penggunaan internet pelbagai benda dalam sektor agro makanan juga perlu dipraktikkan secara meluas. Manakala program pertanian bandar perlu diberi perhatian dan dijayakan pelbagai pihak. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia mengingatkan penting bagi mereka membincangkan kedudukan bekalan barang-barang makanan menjelang musim tengkujuh bagi memastikan stok bekalan tidak tergendala.
Pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur dijangka dapat memulihkan semula operasi pemain industri. Seterusnya mengatasi masalah kekurangan bekalan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, isu kekurangan bekalan disebabkan pemain industri tidak dapat menambah pengeluaran di kilang berikutan berdepan kerugian susulan kerana peningkatan kos. Untuk itu, beberapa sesi lawatan serta kajian telah dilaksana MAFI bagi membantu mereka agar tiada kerugian ditanggung penternak dan pengeluar telur ayam di masa hadapan. Pada hari ini, tuan-tuan, program jualan terus. Sebenarnya, kita SSL kita, kalau kita ikut SSL kita, tahap setara diri kita, ayam adalah 104%. Sementara telur sebanyak 115%. Maknanya kita ada perlebihan telur yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, setiap pengeluaran yang dibuat, 70% daripada kos pengeluaran itu adalah makanan. Tetapi bekalan makanan yang kita terpaksa import, harga terus meningkat. Jadi bebanan yang telah ditanggung oleh penternak cukup tinggi sekali. Beliau berkata demikian selepas program Jualan Terus dari Ladang Keluarga Malaysia dan Jualan Murah Keluarga Malaysia, anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di Sungai Rambai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Negara HASN Peringkat Kebangsaan 2022 di Kuantan, Pahang. Sri Paduka diiringi pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Muhammad Saha Abdullah. HASN 2022 disambut setiap 21 Oktober setiap tahun mengekalkan tema Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama dengan slogan Menyantuni Alam Sekitar dan Keluarga Malaysia. Ia bertujuan menyeru semua pihak bersama-sama menjadi mata dan telinga memelihara alam sekitar dan mencegah jenayah alam sekitar. Sempena sambutan tahun ini, pelbagai aktiviti dianjur antaranya pertandingan mewarna, pertandingan reka cipta bahan kita semula dan pengumpulan buangan kita semula. Turut dianjur kempen hindari plastik sekali guna, pelancaran buku Islam dan alam sekitar serta penyampaian anugerah Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar Peringkat Kebangsaan 2022. Bahang Kemuncak Bintang P. Ramlee Kebangsaan 2022 kian terasa. 12 peserta bakal berentap berebut gelaran juara malam ini dengan persembahan masing-masing. Baik, untuk perkembangan terkini kita langsung ke Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching bersama Firdaus Rashi Idris. Firdaus, teruskan perkongsian. Terima kasih Ivan dan Hazel di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kehangatan peringkat kebangsaan Bintang P. Ramlee pada kali ke-13 ini pastinya yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak, antara terutamanya peserta sendiri. Dan bertemakan Malam 1000 Bintang, siapakah Johan yang akan membawa balik hadiah wang tunai berjumlah RM20,000 yang pastinya memberi saingan hebat kepada para peserta pada kali ini. Dan sebentar tadi para peserta baru saja hadir menggunakan kenderaan khas dibawakan dan termasuk beberapa kenamaan yang juga telah hadir di pintu utama untuk sesi red carpet di pintu utama ini. Dan pertandingan Dui Tahunan Anjuran bersama ATM Sarawak dengan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ini dijangka akan dihadiri oleh tuan yang terutama Sarawak iaitu Pin Sri Abdul Taib Mahmud. Dan untuk host pula akan menampilkan Farin Ahmad dan juga Nana Mahazan. Dan acara turut dimeriahkan dengan persembahan artis-artis terkenal tanah air seperti Liza Hanim, Dayana Faizah, Naim Daniel, Abu Zahid Ibrahim dan juga Abdul Manaf Seron. Kita menjangkakan acara bermula pada pukul 9 malam ini. Bagi mereka yang tidak dapat datang hadir secara fizikal untuk menyaksikan sendiri, anda juga boleh menyaksikan secara langsung menerusi TV2 malam ini, selain menerusi radio kami iaitu Radio Klasik dan juga Sarawak FM dan juga Facebook RTM Sarawak untuk live malam ini. Baik, bagi mereka yang bagi manakala zon
3 zon yang bertanding, antaranya zon utara, zon selatan dan juga zon Sabah. Baik, itu saja yang boleh saya kongsikan dari seri perpaduan pada malam ini. Bersama-sama kita saksikan akhir peringkat kebangsaan Bintang Priamli pada kali ini bermula pada pukul 9 malam ini. Untuk itu kita kembali bersama Hazel dan Ivan di Angkasa Puri. Silakan. Firdaus, terima kasih untuk perkongsian yang dibawakan dari Kuching, Sarawak. Ya, lebih banyak perkembangan dalam dan luar negara selepas ini. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Kenapa tu, Ayah? Tak ada. Kawan saya suggest ubat ni. Sah tak sah? Kan salah cara minum kan? Janda kaya bakal. Janda kaya bakal. Ni macam ni, kalau nak cek produk sah ke tak, guna telefon je sekarang. Okey. Ayah download aplikasi Pharma Checker ni. Okey. Lepas tu ayah tekan kan. Ayah pegang. Tekan scan. Okay, letak kat hologram produk tu. Lepas tu. Tu. Kenapa kamu ni tak keluar? Oh, maksudnya produk ni palsu lah. Tak sah. Pastikan ubat anda berdaftar. Scan dulu baru beli. Barulah selamat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Seronoknya kau nak berkelah dekat sini. Tak sabarnya nak mandi. Kotor je tempat ni. Apa yang aku tahu, kalau tempat kotor macam ni, baliklah macam ni. Nanti dia jangkiti leptospirosis pula. Anda bijak kerana tidak berkelah di kawasan yang berpotensi untuk dijangkiti leptospirosis. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
Karnival Hari Statistik Negara HSN 2022 berjaya mencapai matlamatnya apabila lebih 5,000 pengunjung menghadiri karnival itu sepanjang 3 hari yang berlangsung di Sungai Perak. Lebih menarik, karnival berkenaan dianjurkan bersekali dengan sedekat penubuhan Institut Latihan Statistik Malaysia. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, karnival tersebut bukan hanya menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk Sungai, Slim River, Bido, malah turut menerima kehadiran memberangsangkan daripada pengunjung luar Perak. Dan pelibatan semua dalam menjayakan karnival statistik ini memang amat besar, dan dekat sini juga dia dapat memupuk budaya kerjasama dan saling bantu-membantu dalam kita meraihkan sesuatu projek ataupun program yang dilaksanakan. Jadi kita amat teruja walaupun kita laksanakan di luar daripada Lembah Kelang di Sungai ini, tetapi penyertaan begitu ramai dan ianya juga kita lihat melangkaui pelbagai segmen. Kita ada segmen anak muda, segmen untuk ibu bapa dan juga untuk kanak-kanak, tadika, para pelajar dan sebagainya. Dengan tema statistik nadi kehidupan, masyarakat boleh mengurangkan ketidaktentuan dalam kehidupan dengan melihat dan mempelajari statistik. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Penutup Karnival Statistik 2022 di Institut Latihan Statistik Malaysia di Sungai. Selama 3 hari penganjuran karnival itu berlangsung, pelbagai aktiviti menarik dianjurkan, antaranya expo dan pameran, forum bersama pemain industri serta sesi literasi statistik bersama pelajar IPT. Ya, selepas hampir 2 tahun dibelenggu pandemik COVID-19, kini usahawan tempatan kembali menjana pendapatan. Dan menjelang sambutan Hari Deepavali, penganjuran Karnival Deepavali di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil sejak 15 Oktober lalu mampu membantu usahawan. Dengan sasaran 500,000 pengunjung, penganjur karnival, agenda Suria Communication menjangkakan lebih 20 juta ringgit nilai jualan dapat dijana sepanjang 9 hari karnival berlangsung. Laporannya bersama wartawan Mohan Cinasami. Selepas hampir 2 tahun negara kita dilanda pandemik, sambutan Deepavali pada kali ini memang cukup meriah dengan kehadiran ramai pengunjung di Karnival Deepavali ini, iaitu karnival yang terbesar yang sedang diadakan di Bukit Jalil. Malah karnival ini turut memberi peluang kepada golongan usahawan termasuk usahawan muda untuk membuat perniagaan dan menjana keuntungan yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang lalu. Rata-rata usahawan yang ditemui berpuas hati dengan hasil jualan selepas perniagaan mereka merosot ketika pandemik. Kali ini agak okey sebab kita baru lepas habis pandemik, so kita berniaga dengan pelbagai kaum dekat sini untuk Deepavali. Agak ramailah orang datang mengunjungi dekat Bukit Jalil ni, Expo Deepavali. And of course musim perayaan ramai yang datang mengunjungi, lebih-lebih lagi all mixed crowd lah. Kita ada Malay, Indian, Chinese also, so we are getting a good support. Okey, kalau memandangkan kali ini untuk jualan Deepavali agak bagus, boleh berkata agak laris. So mungkin selepas 2 tahun tidak menyambut Hari Deepavali, mungkin kali ini ramai rakyat Malaysia datang ke Karnival Agenda Suria Communication untuk menyambut Deepavali mereka. Karnival Deepavali kali ini jualan dia memang sangat memberangsangkan compared to tahun-tahun yang lepas, and saya rasa penganjur telah membuat acara ni dengan terbaik sekali lah untuk peniaga-peniaga macam kami ni. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agenda Suria Communications, Jagarau Simancha, sebanyak 380 tapak perniagaan disediakan kepada usahawan pelbagai kaum bagi menjual barangan keperluan menjelang Deepavali. Kalau kita tengok karnival Deepavali di Bukit Jalil ini, karnival ini lebih kurang karnival ini dilakukan untuk menarik seluruh masyarakat Malaysia. Kalau kita tengok seluruh masyarakat Malaysia, Melayu, Cina, India, lepas tu salah satu betul dari daya tarikan pelancong yang begitu tinggi sekali. Dan ini telah menarik ramai orang Melayu dengan Cina datang ke karnival ini. Pada masa sama, ramai usahawan muda serta yang mendapat pinjaman tekun nasional turut diberikan peluang berniaga di Karnival Deepavali ini.
secara tidak langsung dapat menggalakkan golongan muda untuk terlibat dalam sektor keusahawanan. Mohan Chinasami, RTM. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awak ni? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum Mak. Dah check dah tadi. Alhamdulillah baby semua okey. Itulah tapi tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan imej satelit. Pada ketika ini, kelompok awan aktif dilihat sedang berlaku di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di sekitar Selat Melaka. Kelompok awan aktif ini juga turut dicerah melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah dan juga utara negeri Sarawak. Hal ini boleh mengakibatkan keadaan hujan dan ribut petir dan ianya dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan dan ribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di bahagian utara semenanjung Malaysia. Ini melibatkan hujan di 1-2 tempat di negeri Kelantan, negeri Pahang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan. Namun demikian, di negeri Terengganu, negeri Melaka dan juga negeri Johor, keadaan hujan dilihat di hampir keseluruhan negeri. Hujan ini
dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini hujan dari buk petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan ianya turut memasuki di satu dua tempat di sekitar Limbang, negeri Sarawak. Hujan ini pula dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam sehingga keesokan paginya. Untuk malam ini, keadaan cuaca dijangkakan untuk hujan sepanjang malam di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun menjelang keesokan paginya, dilihat hujan lebih tertumpu di bahagian pantai timur, terutamanya di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala hujan di sebelah pantai barat semenanjung Malaysia akan bergerak masuk ke Selat Melaka Selatan. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dijangka masih lagi boleh berlaku dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam dan menjelang keesokan paginya keadaan cuaca cerah di negeri Sabah. Namun di bahagian pedalaman negeri Sarawak pula dijangkakan hujan dari buk petir masih lagi boleh berpotensi untuk berlaku menjelang keesokan pagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Met Malaysia. Edisi Sukan menyusul bersama Syahrul Islam. Teruskan, Syai. Baik, terima kasih. Sun Huat, Cheven kandas di separuh akhir terbuka Denmark. Jorge Martin laung amaran awal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam. Untuk edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan badminton. 3 wakil negara masih meneruskan cabaran dalam kejohanan terbuka Denmark dalam misi memburu slot ke pentas final di Odense malam ini. Selepas beregu campuran, Goh Sun Huat dan Cheven Gemilai terkandas di separuh akhir petang tadi, harapan kini digalas jaguh perseorangan Lee Zijia dan pasangan beregu Erentia Sehuyik serta Ong Yusin Teo Yi untuk menghadirkan kegembiraan peminat sukan tanah air. Pemain profesional negara Zijia menepati ramalan ke separuh akhir meskipun dipaksa berempas pulas menjinakkan Jonathan Christie dari Indonesia dalam 3 set awal pagi tadi. Turun selaku pilihan keempat kejohanan, Zijia bangkit daripada kekalahan set kedua untuk menang ke atas lawannya yang juga pilihan ke-8 dengan 21-16, 18-21 dan 21-18. Juara All England 2021 itu bakal berdepan laluan sukar apabila dijadual bertemu pilihan ke-7 Loh Kean Yew dari Singapura malam ini. Kean Yew mara selepas mengejutkan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen 21-17, 21-10 di suku akhir. Sebelum itu, juara dunia Erentia dan Sehuyik meneruskan rentak cemerlang dengan melangkah ke separuh akhir hasil kejayaan ke atas pasangan India R. Satwi Sairaj, Chirag Shetty 21-16, 21-19.
Aaron Wooyik dijadual menentang pasangan ranking ketiga dunia dari Indonesia, Marcus Rinaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo dalam perebutan slot ke final malam ini. Satu lagi beregu lelaki negara, Ong Yusin, Teo Yi Yi turut mara kepusingan 4 terbaik setelah membenam pasangan Taiwan, Li Yang, Liu Chen 18-21, 21-19 dan 21-13. Pilihan ke-8 kejohanan itu akan bertemu satu lagi beregu Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto di separuh akhir malam ini. Sementara itu, hasrat beregu campuran Goh Sun Huat, Chevon Lai meneruskan rentak cemerlang sehingga ke final tidak kesampaian petang tadi. Pasangan negara itu tunduk di tangan pilihan ketiga dari China, Zhang Sihui, Huang Yaqiong dengan straight set 21-16 dan 24-22 di peringkat separuh akhir. Semalam, Sun Huat dan Chevon mencipta sensasi apabila mengejutkan pilihan kedua dari Jepun, Yuta Watanabe, Arisa Higashino dengan 21-18, 21-14 di suku akhir. Baik, ini perkembangan kejuaraan motosikal dunia MotoGP 2022. Pelumba pasukan Prima Pramac Racing, Jorge Martin melaungkan amaran awal menjelang perlumbaan Grand Prix Malaysia esok apabila mencatat masa terpantas pada sesi kelayakan masa petang tadi. Keputusan itu menyaksikan Martin berpeluang merangkul kejuaraan sulungnya di litar antarabangsa Sepang selepas bakal memulakan perlumbaan kelas Premier di petak utama. Pelumba berusia 24 tahun dari Sepanyol itu menunjukkan potensi sebenarnya selepas mencatat masa 1 minit 57.790 saat. Pelumba Gresini Racing, Enya Bastianini pula akan memulakan saingan esok di petak kedua selepas mencatat 1 minit 58.246 saat. Petak ketiga menjadi milik pelumba Repsol Honda, Marc Marquez yang mencatat 1 minit 58.454 saat. Dalam kategori Moto2 pula, pelumba Idemitsu Honda Team Asia, Ai Ogura meraih petak pertama dalam catatan masa 2 minit 06.405 saat pada sesi kelayakan. Petak kedua menjadi milik pelumba F-Mark VDS Racing Team, Tony Arbolino, manakala pelumba Flexbox HP40, Aaron Kennett akan bermula di petak ketiga. Sementara itu, dua pelumba negara Kasma Daniel Kasmayuddin dan Azri Hakim Anwar yang beraksi atas tiket wildcard akan memulakan saingan Moto2 di petak belakang selepas gagal layak ke sesi kelayakan kedua. Kasma hanya mampu menamatkan sesi pertama dengan catatan 2 minit 9.641 saat dan akan bermula di petak ke-29. Manakala Azri pula merekodkan masa 2 minit 8.738 saat pada sesi pertama sekaligus bermula di petak ke-28. Seorang lagi pelumba negara, Sharifuddin Azman yang turut menerima tiket wildcard akan memulakan perlumbaan Moto3 di petak ke-21 selepas mencatat masa 2 minit 13.091 saat. Baik atlet seni bela diri campuran negara, Agilan Thani membuktikan dirinya masih berbisa selepas menewaskan Ilya Stoyanov dari Jerman dalam kelas middleweight kejohanan One Championship. Agilan yang mendapat julukan Alligator menang dengan keputusan submission pada pusingan kedua. Ini kemenangan ke-10 Agilan dalam kariernya sebagai atlet profesional. Kejayaan itu turut menutup episod 3 kekalahan berturut-turut yang dialaminya sebelum ini. Semua perlawanan agak mencabar sebab tak senang datang lawan dekat One Championship selepas lawan Ben Askren. Selepas lawan Ben Askren, semua perlawanan adalah susah punya. I dedicate this fight to my wife because she's been very strong going through her pregnancy and being very supportive towards my career, you know. Beraksi di Stadium Aziata Bukit Jalil, Agilan menggunakan strategi bertahan sambil menunggu peluang untuk menyerang balas sepanjang pertarungan. Peluang itu muncul pada pusingan kedua apabila Agilan berjaya mengunci lawannya dengan gerakan istimewanya sehingga menyebabkan lawannya menyerah kalah.
Saudara, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 dari Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui MyFreeview 1, 2, 3 dan aplikasi RTM Click. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2022 bawah 21 tahun. Saingan merebut kejuaraan kini dibawakan kembali setelah 2 tahun terhenti. Dengan penyertaan 6 negara, Malaysia, Great Britain, Australia, India, Jepun dan Afrika Selatan. Nantikan aksinya dalam memburu piala berprestij. Dibawakan sepanjang 22 hingga 29 Oktober ini. Hanya di RTM. Bersua kembali. Jelajah berbasikal paling berprestij di Asia, Litua dilangkaui LTDL dan kejuaraan motosikal dunia Grand Prix Malaysia antara tumpuan peminat sukan pada minggu ini. Kita ikuti sorotan mingguan yang disediakan. 3 pelumba negara menerima slot wildcard untuk beraksi dalam perlumbaan MotoGP Malaysia di litar antarabangsa Sepang. Khairul Ilham Bawi, Kasma Daniel Kasmayuddin dan Azroy Hakim Anwar menjadi pelumba terbaru menerima slot tersebut dan akan bersaing dalam kelas Moto2. Sebelum ini, seorang lagi pelumba negara Sharifuddin Azman atau dikenali sebagai Damok telah diberi tiket berkenaan dalam saingan Moto3. Selepas mengharungi 8 peringkat perlumbaan, LTDL edisi ke-26 akhirnya menutup tirai dengan Ivan Ramiro Sosa dari pasukan Movistar muncul pemenang jersey kuning sebagai juara keseluruhan. Sementara itu bagi jersey hijau yang membawa gelaran Raja Pecut pula menjadi milik Erlen Blikra dari Uno X Pro Cycling Team. Pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif pula berjaya mempertahankan jersey merah selaku Raja Bukit yang dimenanginya pada edisi 2020. Rakan sepasukan Jamal Jam Sain Bayar juga cemerlang dengan menyarung jersey putih selaku pelumba terbaik Asia. Dalam kategori pasukan, TSG muncul pasukan terbaik Asia, manakala Movistar pula pasukan terbaik keseluruhan. Pasukan hoki Perak melakar sejarah selepas muncul juara kejohanan Piala Tun Abdul Razak 2022 buat kali ketiga berturut-turut dengan membelasah Pahang 5-1 pada aksi final di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kemenangan itu menyaksikan Perak muncul pasukan kedua paling banyak menjulang gelaran dengan 12 kali di belakang Kuala Lumpur 16 kali. Melaka pula mengesahkan kedudukan ketiga selepas menundukkan Johor 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Bagi kategori wanita pula, Selangor muncul juara setelah menewaskan Melaka 3-2, sementara Pahang mengatasi Pulau Pinang 8-2 untuk mengesahkan tempat ketiga. Tanggal 16 Oktober lalu menjadi tarikh yang akan diingati oleh pasukan Petaling Jaya PJCT selepas seorang pemain mereka, P. Rajesh, maut dalam satu kemalangan. Pemergian mendiang yang terkenal dengan disiplin dan motivasi tinggi dalam skuad tersebut amat dirasai oleh semua pihak. Rajesh yang merupakan antara tonggak senior PJCT meninggalkan seorang balu dan 3 anak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM sedang menilai beberapa buah stadium untuk dijadikan sebagai gelanggang baharu Harimau Melaya bagi kejohanan Piala AFF 2022 Disember depan. Setiausaha Agungnya Nur Azman Rahman berkata keputusan tersebut akan diputuskan pada 25 Oktober ini. Jelas Nur Azman, sebelum ini Stadium Nasional Bukit Jalil sering menjadi venue utama skuad Harimau Melaya dalam pelbagai pertandingan. Namun, kali ini FM berhasrat mengubah angin dengan mencari gelanggang baru. Antara yang menjadi tumpuan dalam penilaian mereka ialah Stadium Sultan Ibrahim di Johor, Stadium Sultan Mizan di Terengganu, Stadium Hang Jebat di Melaka dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras.
ada beberapa padan yang kita tengah nilaikan. Kemungkinan Bukit Jalil kita akan gunakan, tapi apa pun saya akan finalisekan dengan pengurusan dengan Datuk Presiden hari Selasa. Dalam pada itu, Nur Azman turut memaklumkan skuad negara yang dibimbing oleh Kim Pan Gon akan menghadapi 2 aksi persahabatan sebagai persiapan kempen berkenaan. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 22 Oktober 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Karya saluran industri kreatif. Manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Anugerah Sri Angkasa 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 29 dan 30 Oktober 2022. Saksikan secara langsung di TV2. Anugerah Sri Angkasa, Kemuncak Kecemerlangan. Indonesia melaksanakan pengawasan ketat terhadap industri ubat di negara itu berikutan peningkatan kematian kes kegagalan ginjal. Bekas Menteri Kewangan Britain Rishi Sunak disebut-sebut bakal menjadi Perdana Menteri Britain yang baharu. Paparannya dalam rangkuman berita luar negara. Presiden Indonesia Joko Widodo mengarahkan pengawasan lebih ketat terhadap industri ubat negara itu. Ia susulan peningkatan kes kematian kanak-kanak kerana mengalami kegagalan ginjal yang kini mencecah 133 orang. Menteri Kesihatan Indonesia pula berkata pihaknya sedang mendapatkan ubat penawar racun dari Singapura dan Australia bagi menangani kes berkenaan. Bekas Menteri Kewangan Britain Rishi Sunak memenuhi syarat minimum untuk bertanding jawatan Ketua Parti Konservatif sekaligus diangkat Perdana Menteri Britain. Dalam masa sama, bekas Perdana Menteri Boris Johnson juga mengambil langkah berani untuk membuat penampilan semula walaupun keduanya belum membuat pengumuman rasmi akan bertanding. Setakat ini hanya bekas Menteri Pertahanan Penny Mordaunt menjadi anggota Kabinet pertama mengisytiharkan pencalonannya secara rasmi. Berdasarkan undian di laman politik Guido Fawkes, Sunak memperoleh 103 sokongan, Johnson 68 dan Mordaunt 25 sokongan setakat semalam. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden belum membuat keputusan sama ada akan bertanding bagi penggal kedua pada tahun 2024. Namun media tempatan melaporkan Biden dikatakan sudah menyusun strategi untuk menjalankan kempen pemilihan semulanya yang dipercayai bakal mencontohi kempen Bill Clinton pada 1996 sebagai usahanya memenangi pemilihan 2024. Dua presiden dari Demokrat, Clinton dan Barack Obama, kedua-duanya berjaya dipilih semula untuk penggal kedua. Banjir bukan sahaja berlaku pada musim tengkujuh, bahkan boleh juga berlaku sekiranya penyelenggaraan sampah dan peparitan tidak dilakukan dengan sempurna. Di samping menaik taraf fasiliti kepada rakyat, tanggungjawab memastikan kawasan projek bebas risiko punca banjir perlu dititik beratkan. Ikuti rangkuman Lensa Keluarga Malaysia minggu ini.
Sanctuary Ikan Kelah merupakan eko pelancongan terkenal di Tasik Kenyir, destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Dan yang menariknya, Hazel, anda boleh mandi bersama beribu-ribu ikan kelah. Ronda-ronda keluarga Malaysia minggu ini akan kongsikan pengalaman tersebut. Kita saksikan. Sekarang kita nak pergi tengok ikan kelah. Jom. Tasik Kenyir bukan sahaja terkenal dengan pulau kecil dan juga keindahan alam semula jadinya. Ianya juga terkenal dengan konsep pelancongan rumah bot dengan menyelusuri keindahan Tasik Kenyir. Dan salah satu tarikan pelancongan utama di Tasik Kenyir iaitu Sanctuary Kelah yang kini kembali meriah. Hai, good morning. Selamat pagi, bos. Ui, cakap gandu. Bang, nak tanya bang. Boleh? Apa ada kat sini? Kat sini kita ada Sanctuary Kelah. Sanctuary Kelah kita laju kat atas ni, ikut alur sungai sampai kat hulu. Ikut alur sungai sampai ke hulu. Apa yang dia boleh buat kat situ? Kat sana kita boleh berendam bersama ikan. Boleh bagi kasih makan dengan ikan. Tapi jangan makan ikan pula. Ikannya tu. Oh, baik lah. Oh, boleh pergi lah? Boleh pergi. Oh, gitu. Sanctuary Kelah pada asalnya dibangunkan untuk memelihara dan menggalakkan pembiakan ikan kelah liar di habitat semula jadi. Menyedari kepentingan untuk mengekalkan spesies ikan asal Tasik Kenyir ini, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah memulakan inisiatif menjalankan projek pemeliharaan pada 2006 dan menjinakkan ikan kelah liar untuk dijadikan antara produk tarikan pelancongan yang utama di Tasik Kenyir. Kita lagi mandi ikan. Mandi ikan kan? Betul, mandi ikan. Okey, sekarang kita mandi ikan. Lubuk kejar ataupun lubuk ikan kelah. Kerja buat kerja. Mandi ikan pula. Anda juga dapat bermain dan mandi-manda bersama beribu-ribu ikan kelah ini. Saya pun tidak melepaskan peluang merasai pengalaman unik ini. Jangan lepaskan peluang bergambar sebagai kenangan terindah mandi-manda bersama ikan kelah. Bayangkan anda sendiri merasai pengalaman yang begitu terpesona ini. Ianya sangat sesuai untuk bercuti bersama keluarga. Pelbagai lagi destinasi akan saya kongsikan untuk anda. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM.
Ambil masa hanya 7 jam 4 minit, seorang remaja 18 tahun baca seluruh Al-Quran tanpa silap. Menakjubkan, Ivan. Dan ini pula gara-gara pelekat kuku palsu, mata seorang kanak-kanak setahun berair dan melekat. Kita saksikan perinciannya dalam hashtag. Di Gambia, seorang remaja diberi gelaran Al-Hafiz kerana membaca keseluruhan Al-Quran tanpa sebarang kesilapan. Difahamkan Al-Husani Kaba, 18 tahun baca Al-Quran selama 7 jam 4 minit bermula 8.12 minit pagi sehingga 2.52 minit petang. Remaja itu hanya tergagap di 2 tempat ketika membaca 2 surah. Perkara itu dikongsi Hufaz in the Gambia menerusi laman Facebook miliknya. Gara-gara pelekat kuku palsu, mata seorang kanak-kanak setahun berair dan melekat. Bukan itu sahaja, wajahnya turut mengalami bengkak yang teruk. Kejadian berlaku ketika seorang pekerja taska cuba melekat semula kuku palsu ketika kanak-kanak itu didukungnya. Insiden tidak menjejaskan bola mata, namun ibu mangsa bercadang menfailkan tindakan saman atas kecuaian terpabrik. Dan video seorang kanak-kanak bermain dengan seekor singa melalui tingkap kaca menjadi tular di media sosial. Video berkenaan disiarkan di laman Instagram Nature Friendly Earth. Kanak-kanak tersebut dilihat teruja memukul tingkap kaca kandang singa selepas haiwan terbabit. Cakarnya, haiwan tersebut dilihat sangat agresif seolah-olah itu makanannya. Rakaman berkenaan dapat lebih sejuta tanda sukan. Ya, berita perdana 22 Oktober 2022 berakhir di sini. Dan terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat malam. Salam keluarga Malaysia.